Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari sisi Allah hingga kita tidak jahil lagi, hingga dileburkan diri kita dan tidak ada merasa ada lagi keakuan diri kita. Maka inilah hal tuju sebenar hidup kita bila Allah membukakan maka syafa ghaibul lil fuqarah, perkara-perkara yang gaib yang kita tidak tahu. Kita ni fakir, tak punya apa-apa. Satu helai rambut pun tak ada. Semua hak Allah Ta'ala, daripada ujung rambut, ujung kaki, semua hak Allah Ta'ala. Dan seisi-isi dalam semuanya adalah di bawah kerajaan pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di bawah kekuasaan wa huwa bikulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pagi Jumaat, kita dapat berkumpul, duduk dalam majlis ni. Dan juga pendengar-pendengar YouTube semua hadir untuk kita sama-sama mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam setiap kehidupan kita ini semua. Bahawa semua ni dalam kehidupan kita sekian alam ini semuanya berada di tangan kekuasaan Allah. Skrip dan juga susunan. Malam tadi dah dijelaskan kepada kita macam mana yang dikatakan tadi, takdir dan juga takbir. Takdir adalah takdir yang telah Allah Ta'ala tentukan, berada di tangan kekuasaan Allah. Takdir tu. Jadi kita melihat takdir tu semua dengan kekuasaan Allah. Baik takdir tu menentukan baik ataupun takdir tu menunjukkan tidak baik. Sama je. Itu semua daripada semua daripada takdir-takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak macam perkara tu ringan ataupun perkara tu mudah, tetap juga takdir Allah yang menentukan. Kita pandang seolah-olah apa sebabnya Allah menciptakan cacing di dalam perut bumi ataupun di bawah batu. Allah yang tahu mentakdirkan bagaimana. Allah yang tahu mentakbir. Allah yang memberi makan kepada dalam batu tu cacing, dan Allah tahu mentakbir cacing tu apa tujuan dijadikan. Bukan ada sia-sia, semuanya menunjuk menyatakan yang Allah berkuasa. Walaupun kita nampak kecil sangat, tak ada kuasa sebenarnya, itu pun daripada kuasa Allah. Baik kecil maupun besar, semua daripada kuasa Allah. Jadi bagaimana kita nak menghabiskan waktu-waktu, saat-saat itu. Kalau kita dah diberi pengetahuan di sisi Allah, kita akan menghabiskan setiap saat-saat kita untuk mengesahkan Allah. Kerana kita dah tahu ada tujuan sebenar hidup tu tadi. Yang dikatakan hidup tu dia adalah ingat yang dia tu yang esa.
Di situlah kemanisan, di situlah yang dikatakan tiada pahit. Tapi kebanyakan daripada kita ini memandang kepada luaran. Kita tidak nampak yang tersirat itu. Kita nampak yang tersurat aja. Yang tersirat tu padahal itu lebih mustahak lagi. Sebab bila baik dalam tu yang tersirat tu, maka akan baik, akan terjalilah yang baik di luar. Tapi apabila yang di dalam tadi kita tidak memahami, maka luar je nampak cantik padahal buruk. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita menghadapi era keruntuhan penghujung zaman tadi, akhir zaman ni. Memang skrip Allah mengatakan menerusi mulut Nabi kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penghujung zaman, pengakhir zaman, penghujung dan juga akhir. Maknanya kita ni dah duduk bawah sekali, dah penghujung. Kemudian akhir, perjalanan dah hujung pula, dah akhir dan ujung. Dah sampai dah tahapan gitu dia kata. Maknanya akan menunjukkan bahawa manusia ni akan dikumpulkan dalam keadaan yang bercampur baur. Jadi kita lihat sekarang ni, macam marbah, tak tentu arah jadi agama kita ni. Sebabkan manusia-manusia yang mana tidak lagi dia mahu mengenal kepada Tuhan. Dia hanya menyebut nama Allah, tapi dia tak kenal Allah tadi. Jadi hidupnya tadi, dia berikan tadi sesuatu untuk nak dapatkan ganjaran, nak dapatkan upah hidupnya. Dia tertipu ataupun tertidur dengan apa yang dia rasakan tu betul, padahal tak betul. Bila ada orang yang menyampaikan nak membetulkan, dia tetap menafikan, dia kata dia dah betul dah. Padahal dia jauh daripada perjalanan dengan Allah Subhanahu Taala. Kita duk cerita semalam kita kata je dalam solat, tapi kita tak berkata-kata dengan Allah. Kita berkata-kata nafsu, kita berkata-kata ihdinas siratal mustaqim. Kata-kata tu kata-kata nafsu. Perkataan tu suci. Perkataan Al-Quran tu suci, tapi kata-kata kita daripada keluar yang tak suci. Maka itu tak boleh bercampur, aduk antara hak dengan batil. Walal talbisul haqqa bil batil. Tapi kita campurkan, kita biarkan. Maka itu tak ada kesan kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita kata. Contohnya kita kata minta pada Allah jalan yang lurus. Sampai bila kita minta tu? Adakah kita dah dapat jalan yang lurus, jalan yang benar yang kita cakap tadi? Yang Allah bagi kita kalimah ni supaya sebut dan faham. Kita berakhlak dengan yang kita faham tadi. Apa yang dikata tadi, jalan yang benar tu macam mana? Kita tak mau kaji, tak mau bedah siasat. Kita rasa betul lah sebut tu. Sebut betul dah. Tapi memakamkan, memahami, mengakhlakkannya kita tak buat lagi. Sedangkan Allah nak tengok akhlak kita setelah kita membaca, menyebut tu tadi, ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang benar. Jalan yang benar Allah tu perlu kita tahu. Bukan sekadar minta. Allah dah tunjukkan dah. Tak lain aku jadikan sekalian alam ni menyatakan aku. Maka jangan kau nampak lagi keakuan diri kau dan sekalian yang aku jadikan. Melainkan nyata, yang nampak, yang jelas adalah jalan yang benar tu adalah buang keakuan diri dan kita rasakan yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan yang lurus yang selalu kita mohon. Ini kita selalu mohon tapi kita tak faham apa tu jalan yang benar. Kita pun tak faham. Allah tu dah memang faham, jangan soal Allah lah. Kita yang disoal oleh Allah. Faham tak apa tu ihdinas siratal mustaqim? Selalunya kita baca di hadapan siapa tu? Di hadapan yang memberitahu kepada kita yang kita tak tahu sebelum ni perkataan sebutan ihdinas siratal mustaqim. Allah juga yang nak bagi faham apa maknanya yang tersirat di sebalik yang kita mohon tadi, ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak, kita tak faham sampai bila pun kita takkan terasa menyebut ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu pasal kita kena cari
Orang-orang arif billah menerangkan kepada kita supaya kita kenal Allah. Mereka bila sebut ihdinas siratal mustaqim, mereka dah tahu dah mereka akan buang sungguh-sungguh keakuan dirinya. Itulah jalan yang benar, yang lurus. Kalau sebut pun 1000 kali sehari, 100 tahun, tapi kita tak faham, tetap juga kita berada di dalam jalan yang tidak benar. Perkataan kita benar, tapi perbuatan, tingkah laku kita, akhlak kita dalam kehidupan jauh daripada apa yang kita sebut. Kita nak bohong dengan siapa tu? Kita nak bohong dengan Allah. Kita tidak jujur dengan Allah. Kita tidak sungguh-sungguh dengan Allah. Itulah jadinya bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah kita dah dapat jalan yang lurus. Padahal itu baru kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang benar. Jalan yang benar tu, tapi kita tidak mencari orang arif billah. Kita sekadar tahu sebut, tunjukilah ya Allah kami jalan yang benar, yang lurus. Tapi kita punya perjalanan ikut sistem Yahudi. Perjalanan hidup kita di luar ikut undang-undang Yahudi. Kita punya pemakanan ikut pemakanan cara orang Yahudi. Yahudi pun makan ikut cara Islam dah sunnah Nabi. Dia bagi kat kita cara makan dia yang akan membawa kita jauh pada Allah. Itu sebablah kita kena mengaji baru kita nampak banyak kesalahan-kesalahan aib diri kita di hadapan Allah. Bukan di hadapan makhluk, di hadapan Allah. Kita banyak berbuat akhlak-akhlak buruk di hadapan Allah. Kita banyak mensekutukan Allah, tetapi kita tak rasa kita mensekutukan Allah. Kita banyak buat kesalahan, kezaliman. Kita mengaku ada keakuan diri, kita tak rasa pun salah. Nak dibiarkan sampai bila? Nak dibiarkan sampai nanti kita nyawa kita dah sampai ke rongkongan nak dicabut. Allah perlihatkan macam-macam. Baru kita kelang kabut. Ya Allah, tolonglah hidup aku balik. Nak hidup balik macam mana? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Jadi nyawa kita ni di tangan Allah. Kalau Allah dah tak bagi lagi kesempatan, habis kita. Banyak peluang Allah bagi pada kita untuk kembalilah. Kenal aku. Kita tidak. Kita kumpulkan amalan. Kita rasa amalan kita akan menolong kita nanti. Padahal kita dah bersandar kepada amalan. Sedangkan amalan tu membuatkan kita boleh buat sesuatu amalan tu adalah atas ilmu Allah, atas kudrat dan iradat Allah. Tak malu ke kita? Kita gunakan kudrat iradat dia, kita lakukan ibadah 60 tahun, kita mengaku kita pula yang boleh lakukan tu. Kalau Allah tak bagi kudrat, boleh bergerak kita angkat takbiratul ihram. Tak mampu kita. Jadi kita kena selalu ingatlah, belajar kenal diri, kenal Allah sebelum lakukan ibadah. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita lakukan ibadah, kita tak rasa pun kita yang melakukan ibadah. Jadi ni yang berlaku sekarang ni, bila pertukaran pemimpin kita sama 2 kali 5, 5 kali 2 juga. Tak ada nak bawa ala tuju masyarakat mentauhid, mengesahkan Allah. Kerana dia sendiri pun tak faham. Yang ada ulama suk-suk ni, ulama buruk, membiarkan masyarakat. Tak rasa sedih ke? Masyarakat kita berada dalam kejahilan dengan Allah SWT. Ya? Dengan Allah pun dia solat boleh bohong. Dengan Allah pun dia boleh buat kesyirikan. Dengan Allah pun dalam solat dia buat berbalah-balah. Dia rasa dia yang ada. Dia melakukan ini. Itu kan dah ajak Allah berbalah-balah. Sedangkan Allah memberikan rahmat kasih sayangnya sentiasa pada kita. Kita tukarkan dengan berbalah dengan Allah. Tak malu ke kita? Bila kita nak betul-betul dengan Allah SWT? Bila? Janganlah tunggu lama-lama lagi. Sekarang ni mengorak langkah. Allah akan menunjukkan ke jalan yang betul nanti. Kalau kita betul-betul hendakkan kepada Allah.
Tapi masih lagi hati kita ni masih lagi cenderung kepada keduniaan hingga berlebih-lebihan. Bukan tak boleh ambil, boleh. Tapi jangan berlebih-lebihan. Tu kita kena faham. Alhamdulillah. Pada pagi yang mulia ini, Allah memberikan lagi kepada kita pencerahan hingga supaya kita menghadapi ke depan sesaat kita. Iaitu Allah yang menghadapi, bukan kita. Bukan ilmu kita. Bukan amalan kita. Yang kita akan melakukan ni, kehidupan ni tadi. Semata-mata Allah yang menghidupkan kita. Boleh saja Allah matikan kita dalam tidur. Tapi Allah mengikuti apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Itu tadi. Jadi kita kena faham kedudukan kita adalah kedudukan yang paling tinggi di antara sisi manusia. Allah pilih kita umat Muhammad ni. Tapi yang faham ke tak faham pun teruk juga. Persangkaan-persangkaan buruk akan datang kepada Allah. Tapi kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, semua dia nampak bagus, semua Allah tentukan. Tak ada yang tak bagus, semua bagus. Cuma dia menjalankan tugas-tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada nabi-nabi, para rasul, para wali Allah untuk memberikan tadi, iaitu peristiwa-peristiwa yang dilalui, iaitu Allah menghabiskan peristiwa-peristiwa hidupnya dengan mengesakan Allah. Untungnya tadi. Jadi nama dia dah lama wafat tapi disebut-sebut. Sebab apa? Sebab masih berjalan lagi dia punya kebaktian dia. Keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu waktu boleh dia ada 3 tempat, 4 tempat, 5 tempat. Jadi inilah kelebihan-kelebihan orang yang mengaji, mengenal diri, mengenal Allah. Setiap detik-detik hidupnya dia habiskan, dia memandang tak lain, dia nampak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang datang tetap diesakan, engkau lebih mulia daripada ilmu. Jadi apa pun keadaan dia yang datang, tetap dia akan menafikan dirinya tak ada, yang ada engkau lah ya Allah semata-mata. Ini yang kita nak bawa, akhlakkan diri kita dalam kehidupan. Kenapa nak kena akhlak kan? Akhlak ni menghidupkan lah apa yang telah Rasulullah SAW bawa. Nak nampak ke? Bukan nampak. Inilah sebenarnya yang dibawa. Bila yang dibawa kita ikut, pastinya kita bersama siapa yang kita ikut. Sedangkan Allah bagi tahu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa ingin dicintai oleh aku, kata Allah, ikutilah jejak langkah Nabi Muhammad SAW, syariat, tarikat, hakikat, wal makrifat. Jadi sejauh mana diri kita tu dengan Allah. Jangan pura-pura. Jujurlah. Jangan tak jujur pula. Kita dengan Allah lagi kena banyak jujur kolbi kita. Menjerit pada Allah. Menjerit selalu. Inilah kehidupan yang sebenar. Kalau kita tak dapat maknanya dalam hidup ni, kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita nak jawab apa? Kita jawab Allah aja tak cukup. Dalam malam barzah tu, kalau malaikat soal siapa Tuhan kamu, kita jawab Allah, kita kena tipu. Kita kena kata tipu kau. Jadi mereka bila dia sebut nama Allah, memang dah dalam tak ada keakuan diri. Kita masih ada keakuan diri menyebut banyak-banyak nama kalimah la ilaha illallah, tapi keakuan diri makin menebal. Pasal kita tak faham. Kalau kita faham, tak mahu kita rasa kita bergerak, melainkan gerak Allah. Kita tak mahu berkata-kata melainkan apa yang telah Allah Ta'ala suruh sebut kata-katakan. Inilah satu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Iaitu kita sentiasa hati kita cenderung 24 jam kepada Allah. Kita rasa sendiri kita dah dengan Allah dah makin slow. Jadi kita mengorak langkah cari jalan untuk supaya kita bertambah balik dekat dengan Allah, merasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kehidupan yang sebenar-benar yang Nabi Muhammad SAW inginkan kita semua dapat. Iaitu dapat apa? Berita gembira. Apa berita gembira? Tak lain, saya ulangkan lagi. Iaitu kita mendapatkan Allah, dan sesungguhnya kita tidak pernah ada. Yang ada hanya adalah wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Bukan maknanya saya bawa sampai kepada Allah, saya tak tahu apa. Tapi yang bagi sampai kita merasakan Allah tu adalah Dia. Tak ada yang lain. Jadi perhati.
setiap sesuatu tu akan jadi ayat-ayat Allah bila kita betul-betul berada di sisi Allah SWT. Kita lihat apa saja pun, semuanya Allah, engkau punya pengaturan cantik ya Allah. Engkau punya pengaturan cantik ya Allah. Jadi itu yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Tak ada yang lebih lagi, melainkan inilah. Ya, kalau kita terus istiqamah, maka Allah akan menjadikan makna kita ini adalah hamba-hambanya yang terpilih di muka bumi. Dan surga-surga kenikmatan bersiap-siap berhias untuk menantikan kedatangan kita. Sedangkan kita sentiasa betul-betul hendakkan Allah, bukan hendakkan surga atau takut neraka. Kita betul-betul dah hendakkan Allah. Dan kalau kita wafat, diraibkan kita dalam kubur. Orang-orang makrifat, wafatnya mati dalam kubur hilang. Dan bila dia rasa ada balik diri dia, maka dia akan mengatakan bahawa dia nak mengajakkan manusia menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makam keberuntungan yang beberapa hari ni saya sebut beruntung kita. Masih lagi kita ni diperdengarkan ya daripada kalam Allah, cerita-cerita keagungan Allah, kebesaran Allah. Tak lain dalam bab ini kita ceritakan bagaimana nak mencantikkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Saya rasa cukup situ, pendekkan dulu. Saya minta kita sahabat kita iaitu Pak Lang, juga Syekh Latif dan lain-lain untuk memberikan lagi kefahaman ataupun pencerahan, atau kalau ada pertanyaan kepada pendengar-pendengar YouTube dan yang sesiapa yang berada di sini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang mana dengan limpah kurnia hidayah, taufik, petunjuk dan inayah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT, maka alhamdulillah pada pagi Sayyidul Ayyam ini, alhamdulillah Allah SWT memilih meletak saya dan kita semua alhamdulillah di tempat yang sangat mulia di sisi Allah SWT ini. Itu majlis Allah SWT, majlis mengenal Allah SWT di sisi Allah SWT. Majlis kita nak kenal diri dan kenal Allah SWT, ma'rifatullah, dengan hakikat yang kenal yang sebenar-benarnya. Kenal dengan hakikat ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Jadi majlis kita nak mengesahkan Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangatlah. Kerana lama jugalah kira terberhenti dan walaupun terpisah di segi jasmaninya, tapi alhamdulillah insya-Allah di segi niat dan juga di segi hati itu sentiasa dekat, rapatlah, masya-Allah. Cuma ada sedikit ujian dan mihnah, masya-Allah. Pada pagi ini alhamdulillah Allah SWT kurniakan kesihatan. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Daripada Allah juga kesakitan dan sebagainya, dan Allah juga yang memberi kesembuhan. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Allah SWT telah letakkan kita di majlis yang mana kita ada mursyid Tuan Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Abdul Aziz, alhamdulillah pembimbing rohani, pembimbing roh kita, yang mana kita duk usahakan di atas jasad kita selalu, di atas jasmani kita, tapi rohani kadang-kadang kita lupakan. Kita lupa nak mohon, kadang-kadang nak minta apa kita lupa. Kalau kita minta apa ihdinas siratal mustaqim itu hakikat sebenar, maksud sebenar kita nak minta tu. Kita nak nak makamkan, nak akhlakkan dan juga nak amaliyahkan. Apakah itu ihdinas siratal mustaqim? Dan nak asal nak benar Allah SWT yang bagi segala-galanya. Kita dapat solat dan sebagainya, kita dapat bergerak dan sebagainya, semuanya dengan kudrat, dengan kekuatan, kebesaran Allah SWT. Bukan tak ada apa sikit pun daripada diri kita. Jadi itulah kita nak buangkan keakuan diri. Kita nak lunturkan, nak
hilangkan keakuan diri, yang ada hanyalah kebesaran Allah, kudrat Allah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Allah SWT menciptakan kita ni, insan ni dengan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian, itu ialah manusia dan insan ni. Tapi kita nak kena usahakan supaya kita kenal siapa dia Khalik cipta kita tu, pemberi rezeki kita. Jadi alhamdulillah dalam majlis yang beginilah kita nak dekatkan diri kepada kita lagi kepada Allah SWT, dan yakin dengan hakul yakin bahawa tidak ada lain kecuali semuanya dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan pemerintahan dan pentadbiran Allah SWT. Kita nak letakkan Allah SWT di hadapan, di atas segala-galanya. Jadi alhamdulillah, itulah sedikit konsien pada saya pada pagi ini, dan segala kekurangan itu saya minta maaf lah. Dan saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqarah, ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, inayah, kasih sayangnya, kelemah lembutannya, dapatlah kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, pada hari Jumaat yang mulia ini. Allah Ta'ala meletakkan kita, menzahirkan kita di sini di atas sebab rahmat dia juga, untuk menceritakan tentang penceritaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain. Semua cerita dia cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sama-sama mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa caranya? Iaitu yang Rasulullah SAW ajak, menafikan keakuan diri kita yang hanya Allah. La ilaha illallah. La tu maksudnya menafikan keakuan diri kita. Menafikan segala apa keakuan diri kita. Apa yang kita nampak, yang banyak semua, kita nampak banyak semua menunjukkan kepada yang esa. Yang banyak bergerak, kita menunjukkan kepada yang esa. Yang banyak bergerak ke apa, bintang langit apa semua, yang orang-orang yang banyak yang bergerak ke apa semua, bekerja dan naik kereta, naik motor apa semua, kita nampak semua esa. So, esa tu menunjukkan kepada satu, bukan kita, bukan menunjukkan kepada dua. Dua ni tak boleh. Dua tu menduakan Allah. Menduakan Allah tu satu yang syarif kita tadi, kesyirikan. Jadi itu kita kena perhatikan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita Allah telah menunjukkan bermacam-macam perumpamaan. Di luar, di dalam, di macam-macam Allah Taala letakkan untuk kita jadikan satu pelajaran dalam diri kita, untuk membimbing. Allah Taala membimbing kita. Nurul nur yahdillahu li nurihi may yasha. Allah Taala membimbing kita supaya kita menghala tujukan kepada ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Yang sebenarnya itu satu benda yang amat besar, rahmat. Rahmat yang terlalu besar. Sebab kita kalau memikirkan kepada keadaan kita yang sebelum ini, kan, jarang sekali kita nak dengar benda-benda macam ni. Jarang sekali. Kalau saya apatah lagi, memang tak ada lah, kan. Tapi alhamdulillah, saya bukan nak kata saya apa, tapi Allah Ta'ala meletakkan saya nak menjadikan satu hari ini, hari esok, masa saya bekerja dulu, nakkan satu kebaikan, tapi tak tercapai macam mana keadaan yang sempurna tadi. Kamil wa mukamil. Tapi alhamdulillah, saya amat bersyukur, step demi step Allah Ta'ala memberi saya. Bukanlah kata saya cakap ni sedikit kefahaman yang Allah Ta'ala letakkan ni, bukan kata saya lepas, tak. Saya pun masih lagi berperang. Tapi cuma nak ceritakan, untuk dikongsikan dengan pendengar YouTube, rakan-rakan, sahabat apa semua, supaya satu hari kita nakkan kebaikan. Kebaikan tu apa? Dulu kita tahu kebaikan kita nak buat baik, tapi sekarang ni kita dah tahu kebaikan tu apa? Nak mengajak orang, mengajak kawan-kawan kita semua sekali mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak mengajak supaya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yalah Rasulullah SAW, para sahabat dan wali-wali Allah, semua buat kerja benda yang sama kita buat ni, untuk apa? Mengajak kepada mengesahkan Allah. Jadi kita ni seperti kata tadi dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukumullah.
Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita nak bawa. Jadi seperti yang saya perkatakan dengan sahabat saya petang semalam, datang rumah saya katakan setiap apa yang Allah Taala letakkan tu sebenarnya teguran. Saya tak cakap ni teguran untuk kita apa? Kenal diri, kenal Allah. Itu dia. Kalau nampak macam promotion kan, memang promotion ni Rasulullah yang beritahu promotion ni. Promosi untuk kita kenal diri, kenal Allah. Kan? Kita kenal Allah, takluk nak kenal Allah, kena kenal diri, menafikan keakuan diri kita. Itu yang sebenarnya. Jadi alhamdulillah itulah yang Allah mutakallimun Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sama-sama sahabat saya semalam dapat bersama-sama menegakkan agama Allah ni dengan apa ni? Dengan la ilaha illallah. Macam mana keadaannya? La menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Baru kuatlah kalau kata dalam satu pertubuhan, dalam satu yang dikatakan jabatan tu, insya-Allah dia sahabat saya ni dalam jabatan dia ada bermasalah sikit. Dia cerita dengan saya. Tapi saya cakap kalau bawa benda ni, bukan kalau lagi, bawa benda ni terus, insya-Allah kekuatan dalam jabatan tu insya-Allah ada. Malah dia akan Allah Ta'ala akan menyatukan dalam jabatan tu nanti. Masalah-masalah akan Allah Ta'ala, kita tak nampak masalah dah. Kita nampak ni semua aturan Allah, ni semua aturan Allah. Itu yang terjadi sama macam siapa-siapalah yang berlaku dalam diri dia, dia meletakkan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia kata, ya Allah, ini perkara yang berlaku yang tidak baik dalam diri aku ni, pasti ada hikmah yang baik Allah Ta'ala nak bagi. Jadi kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang satu benda yang Allah Ta'ala suka dengar di situ. Rintihan kita dan menyatakan sangkaan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping yang dikatakan kita kita diajar oleh Rasulullah SAW bertaubat. Bertaubat bila kita ada keakuan diri kita bertaubat, maksudnya kita risau ada keakuan diri, risau. Rasulullah sendiri pun maksum pun risau lagi, kita ni apatah lagi, saya lah kan, saya ni apatah lagi, memang banyak kali kena risau lah kan. Yang dikatakan saya bermuzakarah semalam, risau dalam keadaan apa-apa yang berlaku di hadapan ni, ke depan ni kan kita baca-baca hadis dan sebagainya, keadaan macam-macam lah, huru-hara, apa lagi, perang ke apa ke yang berlaku ke apa-apa yang berlaku yang ke depan ni, macam-macam lah, dajjal dan sebagainya. Itu tak risau lagi. Bukanlah kata kita tak perlu risau, kena risau juga, tapi yang risau ada keakuan diri kita. Itu yang kita kena masukkan. Risau yang tu, ya Allah kan, berlaku bencana sekalipun, risau macam mana pun, itu saya rasa bukanlah kena risau, tapi paling berisau yang paling besar ada keakuan diri. Itu kita kena masukkan tu. Jadi bila kita risau ada keakuan diri, maknanya kita nak nafi keakuan diri kita tu yang ada hanya Allah. Jadi mengesakan Allah tu seperti mana dia mengesakan pada dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan kita untuk kita mengesakan diri, tak. Itu dua. Tapi dialah yang sebenarnya mengesakan pada dirinya, cukup diri dia saja. Itu kita nak imani dalaman dia tu, dalaman. Jadi kita dah berdasiasat. Yang alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembimbing rohani mentalkinkan benda ni, tak jemu-jemu mentalkinkan benda ni, alhamdulillah. Yang saya pun dapat sambungan daripada pembimbing rohani yang lain-lain. Saya pun, ya Allah, dia rasa kasih sayang dia. Ya Allah, pembimbing rohani ni, guru-guru tarikat ke, saya rasa macam satu sambungan yang tu. Kita rasa macam keadaan silaturahim yang erat. Jadi saya pun itulah mengingat bahawa bukan senang kita nak menyatakan benda ni, tapi apabila kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Rasulullah SAW, sahabat yang seperti Syekh Aziz beritahu, kita akan berhubung sebenarnya. Nampak itu tanda tu, kita dah berhubung. Berhubung dengan siapa-siapa lah, termasuk pembimbing rohani yang ada semua ni kan. Kita berhubung dengan para sahabat, dengan wali-wali Allah kan. Kita berhubung sebenarnya. Sebab dia orang tu hidup di sisi yang maha hidup. Begitulah, alhamdulillah, saya amat beruntung. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita ni sentiasa berterusan daimun. Allah Ta'ala, jangan kau membolak-balikkan hati aku, ya Allah, setelah kau beri rahmat, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. So, kita risau, ya Allah. Kita ni risau. Dia dah bagi kita rahmat, kita risau. Kita ni risau. Allah Ta'ala boleh membolak-balikkan hati kita dalam keadaan kita sesat. Tu yang kita risau. Itulah doa tu yang diajarkan. Jadi kita sama juga, kita nak risaukan bahawa ada keakuan diri kita risau. Tu kenalah risau. Samalah saya pun memang macam itulah. Keadaan ni risau dan risau. Dalam keadaan yalah hati kita ni yalah macam tu, Allah Ta'ala nak boleh je. Kan? Sekarang ni Allah Ta'ala bagi rahmat. Pengakhiran kita tak tahu lagi macam mana kita. Tapi baik lagi kita merisaukan ada keakuan diri kita. Itu yang insya-Allah. Dan mudah-mudahan sedikit perkongsian ni dapatlah kita bersama-sama bawa dalam kehidupan harian kita ni. Jadilah pendengar yang baik. Bila dengar YouTube ni, jadilah pendengar yang baik. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi yang dikatakan bila jadi sami'na, dia akan jadi wa'ata'na. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni ada soalan Cik Aziz. Jadi tentang soalan tentang syariat hakikat syariat tarikat hakikat makrifat. Jadi contohnya lah, katakanlah saya nak menghilangkan keakuan diri. Jadi saya kata pada diri saya, yang pertama saya kata dengan mulut, saya kata saya nak bersungguh-sungguh nak hilangkan keakuan diri, bersungguh-sungguh. Jadi saya kata okey, saya rancang mendengar YouTube, kemudian menulis, menyalin isi-isi yang penting, kemudian bertanyakan soalan. Dan saya kata yang keduanya, saya nak berzikir. Jadi saya nak sebut istighfar supaya saya bertaubat daripada melakukan, sebab saya melakukan ada keakuan diri. Dan juga saya nak berzikir la ilaha illallah supaya sentiasa saya dapat mengesahkan dia, asak hati supaya dapat rasa kita tak ada dan yang ada hanya Allah, dan adanya kita untuk menunjukkan bahawa dianya ada. Kemudian selepas saya sebut, kemudian dalam hati saya beriktikad, saya kata apa sahaja yang saya buat ni, sama ada saya dapat kenal Allah ataupun lambat dapat kenal, terpulang pada Allah. Jadi adakah cara tu betul mengikut syariat tarikat hakikat dan makrifat? Itu sahaja soalan dia. Itu semua daripada khatir Rabbani, lintasan suci, kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain mengajak kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan diri. Alhamdulillah. Jadi apa yang disoalkan oleh Kak Sharifah Saadiah tadi itu adalah perkara-perkara yang menunjukkan kepada kesungguhan, menunjukkan kepada perkara yang kita sungguh-sungguh dalam kita kesusahan nak menempuh hendakkan Allah. Itu apa yang disebutkan tadi. Bagus. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Dia terlalu sayang dan kasih kepada kita. Maka tu Allah tak bagi kita ni menekan-nekan diri kita sangat. Jangan selalu menekan-nekan diri sangat. Maksudnya bukanlah kita macam seolah-olah kita macam tak ada usaha, bukan maksudnya gitu. Maksudnya nekan-nekan ni kita memberat-beratkan diri kita tentang nak dapat kenal Allah. Nak nekan-nekan diri kita ni biar kita ni biar cepat kenal Allah, biar cepat dapat Allah. Sebenarnya
Nabi SAW ajar mudah. Ya. Jangan ada rasa je keakuan diri. Sudah, jangan tekan lagi. Ada rasa keakuan diri, nafikan la ilaha itu. La ilaha illallah. Maka tu Nabi kata surah akthiru min qauli la ilaha illallah. Banyakkan sebut la ilaha illallah. Santai je, jangan ada tekan-tekan sangat. Ya, hidup kita ni kita kena ingat Nabi kata hidup kita ni tak ada. Pakaian kita ni tak ada. Ya. Habis apa yang ada Allah, sudahlah. Apa pun kita nampak sebenarnya semua ni tak ada lah. Habis apa yang ada? Ini semua cerita dia lah yang ada. Jangan kita tekan-tekan. Jangan kita rasa susah lah. Bola tu atas air tu berat dia 5 kilo lah. Jadi tekanan dia taruh ke air tu, jadi bola tu hampir separuh tenggelam kata kan. Jadi 5 kilo yang ada tu janganlah kita 5 kilo tu tenggelamnya tu separuh. Bola tu atas air. Atas kolam lah atas air. Jadi 5 kilo berat kita ni ibaratnya kita duduk atas air, kita tenggelam separuh. Jangan ditekan-tekan lagi, masukkan ke dalam. Maksud saya gitu. Allah dah letakkan gitu, kita ikut aja apa yang Allah. Semua kerja cerita-cerita Allah. Permudahkan. Allah ni suka permudahkan. Dan Allah bagi sesuatu tu memang kita mampu. Tu ya. Jadi ini petua-petua ataupun skill-skill yang Rasulullah SAW dapat daripada Allah SWT. Kita tak pernah ada. Sekarang ni kita dah terbiasa rasa kita ni ada. Betul? La ilaha illallah tak ada. Daripada Adam tadi kalimat dia bawa adalah tak ada. Maka tu kita nak memproses sikit dia nak tak ada. Yang ada hanya dia lah. Tukarkan. Bila kita nak rasa kita angkat air, Allah lah yang angkat. Tukarkan. Bila kita nak merasa sebut nama Allah, engkau lah yang suruh sebut ya Allah. Engkau lah yang sebut nama engkau. Dia tak, itu je mainkan. Ringankan kehidupan kita dengan begitu. Ini tidak kita belajar banyak-banyak ilmu sekarang ni, kita tak menafikan. Itu yang jadi tekanan hidup kita ni. Banyak jumpa sana, jumpa ni, ambil ilmu ni. Tapi keputusan dia kita tak dapat. Nak menghilangkan. Malahan bertambah naik keakuan diri kita. Jadi risau kita. Mengapa ada lagi? Sebab kita terbiasa ambil sesuatu tu nakkan keakuan diri. Bila kita dah jumpa yang sebenarnya baru kita tahu. Kita ambil tapi kita tak mahu ada keakuan diri. Kita melakukan ibadah, kita tak mahu buat keakuan diri kita yang ibadah. Apa pun kita buat, kita akan mengatakan lah tak ada. Yang ada hanya cerita-cerita, kisah-kisah yang dia bagi kudrat iradat tu bukan kita. Dia yang membuat takbir pentadbiran Allah semuanya dalam diri hidup kita ni. Semuanya kita wafat bila, masuk syurga, semua di tangan Allah dah. Allah dah tahu dah. Takdirnya Allah dah tahu. Jadi kita menjalankan apa yang telah Allah skripkan tu, ngikuti dia ke depan sesaat ni bagaimana. Hina ke mulia, tinggi ke rendah, malam ke siang. Itu berdua tu antara satu akan kita hadapi. Tapi jangan duduk antara kedua tu. Duduk dengan Allah. Nafikan keakuan dia. Nafikan semuanya. Itu semua Allah Ta'ala. Siapa kita nak ubah takdir Allah? Siapa diri kita nak memaksa Allah Ta'ala? Itu jadi tekanan kita memaksa Allah Ta'ala. Supaya kita nak baik, ya buruk tak nak. Itu tak boleh. Mana mungkin gitu. Skrip Allah tu mesti. Nabi-Nabi lebih teruk kena ujian. Lebih berat lagi. Tapi mengapa mereka boleh ridha dengan Allah? Sebab dia duduk skill kat sini. Allah nak letak macam mana, yang penting aku dengan Allah. Wa qada rabbuka. Tetap hatiku dengan Allah. Aku tak ada. Yang ada hanya Allah. Faham tak Saripah? Faham? Itu yang mudahkan. Jangan, saya tak suka orang datang belajar sini, saya tak ikut tekanan pula jadi. Padahal kita bahagia bila kita belajar sini. Makin kita kenal Allah, makin lama makin bahagia. Sebab kita tahu hidup kita Allah yang susun. Bukannya kita, bukan ilmu kita, bukan kefahaman kita yang nyusun hidup kita ke depan. Allah. Jadi kita sentiasa rasakan Allah. Jangan ada. Lebih rasa keakuan diri, cepat tukar engkau yang susun.
Kita tak pernah ada. Jangan fikir kita pernah ada. Kita tak pernah ada. Duduk skill kat situ. Bila kita nak rasa nak bertindak je, aku tak pernah ada lah, ni semua Allah. Dulu kau ada buat ni, bukan aku lah, semua Allah. Hidup ni semuanya cerita dia, aku langsung tak ada apa pun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu je. Kalau kita jumpa orang tak arif billah, orang banyak ilmu tapi tak arif billah, selalu kita lagi kita banyak ilmu, lagi beban. Bukan tak bagi belajar ilmu, kita tak dapat naturalkan balik. Ilmu tu hala tuju dia mengesahkan Allah. Bukan hala tuju dia berhenti situ, iaitu kita kumpul banyak-banyak. Belajar, esahkan balik. Belajar, esahkan. Belajar sampai kita dah tak ada rasa kita ada ilmu dah. La malana. Lagi banyak lagi kita kata la il, melainkan illa ma, melainkan engkau, itu ilmu engkau ya Allah. Itu kefahaman kau yang bagi ya Allah. Aku boleh buat ni semua engkau ya Allah. Aku boleh ingat engkau yang bagi ya Allah untuk ingat diri engkau sebenarnya. Aku tak ada apa-apa ya Allah. Di situ Allah nak lihat ahsanu amalah yang diceritakan tu ayat. Inilah dia. Ini jadi kita manusia suci. Insan kamil wa mukamil. Allah tu suka kepada hamba-Nya yang suci dan lebih suka orang yang menjaga kesucian. Allah suka orang beristighfar. Minta ampun supaya nak sucikan diri dia. Allah suka. Tapi Allah lebih suka lagi menjaga kesucian. Jangan sampai ada keakuan diri. Sebab lagi sulit lagi nak jaga tu tadi. Tapi tak apa, jangan tekan. Kita ada Allah. Tu tadi. Jatuh bangun semua Allah punya. Kita betul-betul rasakan hilang keakuan diri, itu je. La ilaha illallah. Merasa ada keakuan diri tu yang akan menjadi beban, yang menjadi masalah besar. Bukannya maknanya masalah lain. Masalahnya adalah diri kita mengaku ada. Jadi jangan sekali-kali mengaku la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Boleh Ada lagi apa-apa pertanyaan, siapa tukaran untuk kita berkongsi dengan pendengar-pendengar YouTube. Bagus soalan-soalan, pertanyaan-pertanyaan itu bagus supaya lebih mensegarkan lagi kita punya minda kita untuk kita mudah menghadapi sesaat ke depan ni. Iaitu dengan ada pertanyaan persoalan ini tadi, akan kita tahu bahawasanya kita sesaat ke depan kita tak mampu hadapi. Yang boleh mampu hadapi sesaat ke depan adalah Allah kita dia. Duduk di situ. InsyaAllah ya. Ada apa-apa lagi? Balang boleh Ada, insyaAllah ya. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Maknanya cukup lah pada pagi yang mulia ini. Saya rasa terima kasih banyak atas perhatian semua. Saya mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad.